Didik TV KPM. Tadi murid-murid dah nampak jenis contoh soalan bagi aras tinggi dan aras rendah. Aras sederhana. Jadi aras yang rendah, aras yang paling banyak markah dalam kertas. Maknanya murid-murid boleh tackle lah. Boleh tackle, boleh lulus. Boleh lulus. Kalau untuk aras rendah ni, pelajar murid semua boleh dapat, kalau hafal 40 markah dalam tangan. Lulus. InsyaAllah. Jadi 40 markah paling banyak, soalan yang paling banyak rendah, dan soalan yang aras tinggi dan sederhana itu dia menentukan aras yang kemudian. Maksudnya lulus ke tak lulus ke apa semua kan. Okey. Jadi antara soalan antara soalan yang rendah lah kita kata arif. Kenapa dia rendah? Memang payah nak hafal takrif. Definisi memang cukup payah nak hafal. Satu persatu kita hafal. Kan? Tapi kenapa dia rendah? Sebab pelajar cuba letakkan je. Daripada ilmu yang letak dia tu, dalam otak dia keluarkan, dia letakkan je kat situ. Itu kan. Maknanya Ustaz, yang maksudnya dia kena hafal lah. Arif tu dia hafal. Baik. Bidang agama insya-Allah. Kena bersiap sedia untuk hafal. Apa bidang pun sebenarnya kita kena hafal kan. Semuanya bidang agama definisi terlalu banyak. Ulama banyak tekankan definisi untuk membahagikan istilah ini kepada istilah ini. Dia nak klasifikasikan. Dia bahagikan. Okey, arif akas mustawi lughatan wa istilahan. Okey. Murid-murid kena ingat. Arif pertama, ini merupakan dia masuk je apa? Definisi. Arahan untuk menyatakan definisi. Lughatan wa istilahan. Lughatan, istilah. Akas mustawi. Okey, jadi lughatan wa istilah. Lughatan ni murid-murid kena ingat, lughatan senang je. Lughatan adalah dari segi sudut bahasa. Istilah dari segi sudut apa? Sudut istilah. Jawapan dia. Ini jawapan dia. Okey, lughah. Okey, lughatan tabdil wal qalb. Okey, ini satu markah, ini pun satu markah. Okey. Kemudian istilah qalbu juz'ai qadiyah ma'al baqa' at-tasdiq. Satu markah. Wal kaif wal kam. Ni mungkin sini kat sini satu markah. Boleh jadi. Cumanya pelajar kena hafal. Murid saya akan galakkan supaya mereka menghafal semua takrif itu tamaman. Masya-Allah. Maknanya tidaklah menggunakan ayat sendiri lah Ustaz. Sebab definisi mana boleh gunakan ayat sendiri. Nanti jadi lain pula. Dia jadi lain. Dia main tanya je nanti. Suka hati dia je. Okey. Ini kaedah macam mana? Tabdil, ini nak dapat markah lah. Cara nak dapat markah. Ada pelajar dia lupa kan. Pagi tu dia makan semut agaknya. Dia lupa. Jadi dia lupa. Tabdil itu dia tinggal satu tabdil. Qalb dia tak dapat. Jadi murid tersebut dia boleh tabdil, tawakal je lah. InsyaAllah. Mungkin akan diterima. InsyaAllah. Mungkin akan diterima tu mungkin kalau dia letak tabdil sahaja, dia akan dapat 2 markah ataupun 1 markah je Ustaz. 1 markah je lah. Sebab satu markah sajalah. Sebab dia tabdil, maksud dia tabdil tukar kan. Dia datangkan nak maksud dia. Okey, soalan. Ma makna ta'rif al-akas al-ati? Tadi dekat sini kan, kaif dengan kam. Yang ini syarah sebenarnya. Ma makna ta'rif al-aksu al-ati? Kam dengan kaif. Poin dia senang je. Kam berapa? Kaif hal. Bagaimana macam mana suasana? Positif ke, negatif ke? Jadi Ustaz, kalau takrif kam ni berapa ni sendiri dah ada dalam buku teks lah. Memang ada dalam buku teks. Baik. Jadi kita just hafal, murid-murid perlu hafal. Pelajar hafal, book letak dalam tu terus. Okay. Jadi jawapan dia apa? Kam. Ini salah satu contoh yang salah. Sebab apa? Kam ini berapa kan? Ni ijab dengan salab ni bagaimana? Ini kaif. Contoh yang salah. Ini contoh yang salah. Macam mana? Sebab kam dengan kaif ni ramai murid yang agak keliru sebenarnya. Jadi kita kena ingat dia punya poin dia macam kat situ apa? Kaif. Bagaimana? Suasana hitam. Dia jadi apa? Suasana itu kaif hitam. Okey. Jadi
Kam, berapa bilangan? Bilangan apa? Majority dan Minority. Majority dan minority itu dinamakan sebagai kam. Jadi poin di situ sedang. Jadi kam dia akan jadi kuli dengan juz'i, iaitu secara menyeluruh majority dan minority juz'iyah. Khusus dengan umum dan khusus ataupun majority atau minority. Kam, kaif, suasana. Benda tu dia mendatangkan feedback yang positif ke, feedback yang negatif ke. Itu dia punya kaif. Kaif hal. Suasana. Negatif dia apa? Oh, ana marid, negatif. Bukan marid, maksud ana marid, ana takban. Positif, ana syuja'an. Ana itu positif kan? Jadi positif negatif. Kita kena ingat kaif dengan ni. Okey. Kemudian uzkur isnain minal qadiyah ghairu munakisah, yang sama. Tadi yang saya sebutnya tadi. Qadiyah ghairu munakisah. Jadi uzkur isnaini minal qadaya ghairu mu'akisah. Saya sebut ada berapa? Juziyah, salibah, muhmalah salibah, syatiyah, munfasilah. Ustaz, sebelum kita pergi slide seterusnya, tadi kan Ustaz kata takrif tentang kam dengan kaifa. Maknanya jawapannya hanya inilah. Inilah jawapannya. Oh, baik. Mudah. Ni dapat dua. Oh. Baik. Kam al-ijab atau asal. Ada tak kemungkinan kam ni dia terbalik. Okey. Ada tak kemungkinan Ustaz ada pelajar-pelajar yang kurang pasti tentang perkara ni Ustaz? Besar mereka kemungkinan dah dia. hafal. Besar kemungkinan. Oh. Sebab dia macam dia terkeliru mana terkeliru satu kam, sahaja. mana satu kaif. Maknanya yang penting dekat sini adalah kefahaman kita lah. Maksudnya kita tahu kam tu apa, kaifa tu apa. Jadi murid-murid sekalian kita boleh nampak dekat sini kan. Kalau kam tadi macam Ustaz kata tentang berapa. Kan? Kam berapa. Jadi kaifa. Kaif apa jadi? Apa jadi? Kaif apa jadi? Negatif positif. Kaif. Baik. Dia punya point kat situ. Okey. Jadi soalan seterusnya ni sama. Okey. Situ. Ustaz, kalau yang Ustaz mungkin boleh jelaskan sedikit dekat slide yang uzkur isnain min qadaya. Jadi uzkur isnain minal qadaya, uzkur nyatakan. Nyatakan dia tulis je. Isnain ni dia minta dua je. Minal qadaya ghairun munakisah. Daripada qadiyah-qadiyah yang tidak diakaskan. Uzkur isnain dua. Baik. Jadi dua bila nampak kalau murid-murid nampak soalan dia sebut 2, 3 maka ada kebanyakannya kalau 4 1. Oh. Okey. Kalau 2 biasanya maka ada 1 tu 2 markah. Oh. Kalau 3 biasanya 1 2 markah jadi 6. 4 dia takkan jadi 8 lah. Dia akan jadi itu banyak sangat. 8 tu banyak sangat untuk satu soalan. Jadi apa yang saya nampak Ustaz, kiranya murid-murid dah boleh hafal dah setiap untuk soalan-soalan alas rendah ni Ustaz. Dan insya-Allah boleh lulus insya-Allah. Jadi mungkin Ustaz dekat akhir ni kesimpulannya mungkin Ustaz ada pesanan untuk murid-murid untuk manahij al-ulum al-islamiyah bagaimana nak skor A ni Ustaz. Okey. Jadi seperti mana yang saya tahu, seperti mana yang saya beritahu awal tadi, yang skor A ni dia bahagi 4 kan. Jadi kalau untuk dapatkan A kena menghafal semua tajuk. Kita yang ini kita soalan kita pun tak tahu apa benda kan. Jadi soalan tu kita prepare je. Setiap apa benda yang ada tu orang kata nak pergi perang. Kita kena siap semua kelengkapan kan. Bersiap sedia kelengkapan. Untuk kelengkapan untuk supaya apa? Supaya kita duduk tu tak ada termenung tengok. Maksudnya. Kemudian preparation dia untuk pelajar yang manahij 7 hari bulan insya-Allah. Oh 7 hari bulan insya-Allah. 7 hari bulan ni insya-Allah. Manahij 7 hari bulan murid-murid untuk 7 hari bulan ni bersiap sedia. Baca setiap helaian, cari soalan yang paling mudah untuk dijawab, satu persatu, tingkatkan sehingga yang susah, kemudian jawab dengan berhati-hati, baca soalan, baca arahan dengan baik, jawab dengan mengikut jangan gelabah. Ada pelajar digelabah. Nak tanya semua dia salah. Jadi, maknanya dalam kertas Ustaz semua kena jawab ke ataupun ada pilihan? Untuk manahij tiada pilihan. Tiada pilihan untuk jawapan. Dia hanya bukan pilihan untuk jawapan. Soalan tak boleh dipilih. Jadi apa yang tertera dekat kawasan tersebut, maksudnya kertas tersebut, murid-murid kena jawab apa yang setiap soalan yang tertera dalam kertas soalan tersebut. Muka surat tu jawablah setiap helai. Didik TV
KPM